Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton cerita-cerita di sebalik berita. Pastinya untuk waktu ini kita menantikan perkembangan terkini sidang akhbar ataupun sidang media yang akan disampaikan oleh Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah. Ada saja signal nanti saya akan beri maklum kepada anda dan kami akan membawakan perkembangan terkini sidang akhbar dan juga sidang media yang akan disampaikan oleh Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah. Tetapi untuk waktu ini pastinya sepanjang hari ini kami memberi tumpuan kepada apa yang berlaku di Malaysia Timur, iaitu khususnya di Sabah, iaitu Sabah memilih, dan hari ini merupakan hari pengundian awal dan pastinya kalau diikutkan daripada pagi tadi rakan-rakan kami editor Asim Hassan dan juga Haji Nazri Kahar dan juga Shahrizal berada di beberapa kawasan ditempatkan untuk membawakan perkembangan terkini proses pengundian awal. Kalau Asim berada di IPK Sabah iaitu di Kepayan, manakala Haji Nazri Kahar berada di IPD Kota Kinabalu, dan untuk Shahrizal berada di kem TLDM Sepanggar, dan kita tahu ada lagi beberapa lagi wakil Esra Awani juga ditempatkan di beberapa kawasan lain untuk membawakan ini adalah perkembangan yang kami bawakan kepada anda. Dan kalau boleh saya nak tunjukkan sedikit, kalau anda terlepas mengikuti laporan berita berkaitan dengan PRN Sabah, anda boleh terus ke esroawani.com yang mana kami ada satu halaman khas. Halaman khas, jika anda ke esroawani.com ada satu link ataupun satu pautan khas membawakan kepada anda ke halaman PRN Sabah yang seperti anda saksikan di skrin ketika ini. Ini adalah halaman yang anda nak tahu tentang apa saja terkait dengan PRN Sabah, sama ada berkaitan dengan fakta PRN Sabah ataupun berita PRN Sabah ataupun apa saja maklumat dan juga berita-berita terkait dengan PRN Sabah. Tetapi untuk waktu ini, hari ini memandangkan adalah hari pengundian awal, sudah tentu adalah satu komponen penting dalam pilihan raya, khususnya dalam pilihan raya negeri Sabah ini. Saya nak bersama dengan Shahrizal. Syah, kalau diikutkan dalam laporan crossover Syah lakukan pada awal pagi tadi, tengah hari dan sebelah petang, pada pagi tadi Syah ada kongsikan hujan, cuaca yang tidak mengizinkan, tetapi ia tidak menghalang bagi mereka polis, tentera dan juga pasangan untuk menunaikan tanggungjawab. Kalau boleh dirangkumkan secara keseluruhan perjalanan hari pengundian awal bagi pilihan raya negeri Sabah setakat waktu ini, kalau ada kemas kini dan juga update peratusan keluar mengundi undi awal itu. Baik Fauzi, terima kasih Fauzi. Seperti apa yang dinyatakan oleh Fauzi tadi, sebenarnya saya masih lagi cuba berhubung dengan pihak ataupun pegawai yang urus setia di Suruhanjaya Pilihan Raya untuk mendapatkan peratusan terkini, kerana buat masa ini kami rakan media hanya bergantung kepada maklumat yang disalurkan kepada kami, dan setakat maklumat yang saya terima setakat ini hanya sekitar jam 2 petang tadi, setelah pun
peratusan keluar mengundi di kalangan anggota tentera polis, pastinya sekitar 69%, dan ini sesuatu yang memberansangkan kerana kalau nak dilihatkan hanya daripada tempoh daripada jam 8 pagi sehingga 2 petang sudah sampai ke 69%, dan kalau itu yang boleh kita beri gambaran, kalau gambaran yang saya terima, yang saya lihat sendiri pada sebelah pagi tadi, iaitu di SK Pangkalan di TLDM Sepanggar, kalau ikutkan pada sebelah pagi tadi, sekitar 423 orang telah pun sampai ke Dewan Pembuangan Undi sekitar jam 9.19 pagi. Daripada jumlah keseluruhan pembuangan undi yang bakal yang bakal diterima kerana tarikh itu telah tamat pun tempoh untuk pembuangan undi ketika ini sekitar jam 5 petang, dan sekitar 2,131 pengundi berdaftar yang akan membuang undi di SK Pangkalan di TLDM Sepanggar itu, Fauzi. Dan pastinya ini sesuatu yang baru bagi kita, kerana kalau sebelum ini kita boleh menyaksikan barisan anggota-anggota tentera darat ataupun laut dan bersama pasangan ataupun ahli keluarga yang membangun di SK Pangkalan ini akan beratur panjang. Tetapi kali ini suasananya sedikit berbeza disebabkan oleh COVID-19 ini. Terdapat beberapa perstrukturan semula untuk mereka melakukan pembuangan undi. Terdapat juga ada kemah khusus untuk isolasi yang diberikan kepada, ini sesuatu yang baru kerana kita sebelum tidak melihat perkara ini, kerana selepas ketika saya berangkat daripada camp atau markas TLDM di Sepanggar itu, saya dapat menyaksikan terdapat 2 anggota tentera daripada tentera laut telah pun ditempatkan di kemah untuk saringan lanjut, dan kita tidak pasti, tapi apa yang dimaklumkan ada di kalangan mereka ini datang daripada Tawau, daripada zon merah, iaitu di Lahad Datu untuk pembuangan undi di TLDM Sepanggar, dan mereka bukan tidak dibenarkan mengundi tetapi diberi ruang untuk saringan lanjut. Dan ini sesuatu yang baru juga bagi kita untuk melihat apa yang dilakukan oleh Kementerian Kesihatan, kerana mereka juga meletakkan peraturan-peraturan baru bagi anggota-anggota tentera ini untuk mengundi, kerana mereka dibariskan. Kalau ikutkan memang teratur kerana kita faham mereka adalah anggota tentera yang pastinya mereka akan mengikut arahan dengan memang sangat cantik. Barisan-barisan yang dibuat, kalau ikutkan apa yang kita kongsikan bersebelah pagi tadi, memang cara beratur itu memang teratur dan tiada sesuatu yang kita boleh anggap, walaupun cuaca sedikit tidak mengizinkan, tetapi mereka mengambil peluang kerana kebanyakan mereka pengundi-pengundi ini tinggal tidak jauh, Fauzi, daripada markas ataupun camp TLDM di Sepanggar, di SK untuk pembuangan undi di SK Pangkalan itu pagi tadi, Fauzi. Syah, kalau boleh saya nak minta rakan-rakan di bilik PCR, saya nak tunjukkanlah sedikit, ada kiriman gambar yang Syah kongsikan kepada saya. Ini antara yang sempat dirakam oleh Syah menerusi telefonnya, iaitu di Sekolah Kebangsaan Pangkalan TLDM Kota Kinabalu. Antara detik-detik yang dirakam oleh Syah berkaitan dengan pengundian awal yang telah disebutkan oleh Syah, iaitu di kamp TLDM Sepanggar. Syah, kalau boleh kita nak sentuh tentang SOP hari pengundian ini. Tadi Syah pun ada kongsikan. Kalau kita ikutkan, kalau di Sabah secara khususnya pada tahun ini, awal tahun ini berlangsungnya PRK Kimanis, iaitu sebelum pandemik. Tetapi untuk PRN Sabah ini dijalankan dan juga berlangsung dalam fasa pandemik. Sudah tentu ada 2 perbezaan yang cukup ketara, sama ada dari tata cara dan juga SOP yang dijalankan oleh pihak yang berwajib. Mungkin Syah boleh kongsikan bagaimana perbezaan itu dirasai. Mungkin ada cerita-cerita yang dikongsikan oleh anggota keselamatan, polis dan juga tentera, dan pasangan ini bercerita kepada Syah. Mungkin Syah boleh kongsikan kepada kami pula perbezaan yang mereka rasa mengundi dalam fasa pandemik, dalam fasa COVID ini dan juga sebelum ini, dan bagaimana mereka berjaya mematuhi SOP itu secara keseluruhannya. Syah. Antara calon termuda
beliau baru berusia 24 tahun, merupakan lulusan jurusan undang-undang daripada universiti di London, dan pastinya ini sesuatu cabaran bagi calon-calon lain kerana saya tidak melihat kelibat calon-calon lain sehingga jam 10.30 pagi tadi, kerana pukul 11 pagi saya telah pun berada di Kota Kinabalu untuk mengikuti sidang media yang dilakukan oleh Setiausaha Agung Perikatan Nasional Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Tapi apa yang dikongsikan oleh calon Karambunai Dayangku Aisyah ini berkenaan bagaimana beliau melihat sendiri sebelum wujudnya COVID pandemik ini, sebenarnya beliau melihat satu suasana kempen yang seperti biasa yang kita saksikan, ramai orang yang beratur di luar sana dan di luar sini. Tapi beliau ketika kami menemuinya di perkarangan di tempat menunggu bagi anggota-anggota tentera darat dan laut, menunggu giliran mereka untuk beratur, untuk masuk membuang undi di dua bahagian yang disediakan di SK pangkalan TLDM di Sepanggar itu, beliau sedikit tergumam seketika kerana tidak tahu apa yang sepatutnya berlaku, kerana itu menjadi sesuatu yang baru juga bagi beliau, kerana beliau merasakan macam bagaimana untuk berkomunikasi, untuk berinteraksi dengan anggota-anggota tentera ini pun beliau agak takut sebenarnya, kerana takutkan terlanggar juga SOP dan beliau merupakan calon daripada situ. Kalau nak kita faham, apabila calon sendiri yang memahami, kalau ikutkan mereka yang datang hanya sekitar 3 orang saja calon tadi, Dayangku Aisyah bersama dengan 2 orang lagi pengiring beliau, kerana itu yang telah ditetapkan oleh SPR sendiri. Dan apa yang telah ditetapkan SPR dan apa yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan, secara rata-rata saya tidak sempat menemu bual anggota tentera yang berada di TLDM tadi kerana terpaksa bergegas untuk ke tempat lain. Tapi apa yang kita boleh fahami, mereka walaupun pasangan mereka ada juga yang membawa anak kecil, tetapi mereka melakukan penjarakan sosial, dan ini sesuatu yang bagus kerana kita melihat daripada sudut kepatuhan itu. Tapi kalau kita nak lihat kepatuhan ini, sudah pastinya mereka ini adalah daripada kalangan ahli keluarga beruniform, jadi mereka faham tentang undang-undang. Jadi ini sesuatu yang baik dan bagus untuk kita lihat buat masa ini, Fauzi. Tapi sebenarnya yang kita sangat-sangat ingin tahu dan nantikan nanti adalah bagaimana penerimaan masyarakat yang tidak biasa dengan undang-undang ini untuk membiasakan diri mengikut SOP-SOP yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan nanti pada 26 September ini. Kalau ini yang kita beri maklum kepada masyarakat di luar sana untuk memahami bagaimana mungkin mereka boleh mencontohi ahli keluarga angkatan tentera, anggota tentera laut dan darat yang telah membuang undi hari ini, mungkin ini sesuatu yang bagus untuk SPR supaya mereka tidak perlu memikirkan tentang ada yang akan melanggar SOP ini, dan tugas-tugas frontliners kita Kementerian Kesihatan ini juga akan berkurangan kerana semua yang bakal membuang undi pada 26 September ini mematuhi dan mencontohi apa yang telah dilakukan oleh kalangan ahli keluarga dan juga anggota tentera kita dan polis yang membuang undi pada hari ini. Fauzi. Syah, kalau boleh saya nak tunjukkan sedikitlah antara laporan berita yang dikongsikan oleh di astroawani.com, antaranya berkaitan dengan pengundi positif COVID-19 tidak dibenarkan keluar mengundi. Itu dipetik daripada sidang akhbar ataupun sidang media oleh Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, yang mengatakan individu yang disahkan positif COVID-19 dan juga yang sedang dirawat di hospital tidak dibenarkan untuk keluar mengundi pada pilihan raya negeri PRN pada Sabtu ini, dan ketetapan itu dibuat menerusi hasil mesyuarat khas selepas membuat pertimbangan bersama-sama Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan juga agensi yang terlibat.